Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perutana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan nikmat 40 tahun kemerdekaan memerlukan adanya perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat jelata selaku tunjang ketahanan dan keutuhan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menyertai rakyat menghadiri majlis kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri upacara pengebumian negeri bagi mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan nikmat 40 tahun kemerdekaan memerlukan adanya perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat jelata selaku tunjang ketahanan dan keutuhan negara. Justru kemerdekaan, tegas baginda, mesti dipelihara, ditanai dan dipertahankan demi kesucian agama dan kedaulatan bangsa, negara dan raja. Dalam titah pertusan sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-40 yang disiarkan ke seluruh negara melalui radio dan televisyen, Kebawah Duli Yang Maha Mulia antara lain menekankan keberhasilan usaha negara dalam meningkatkan jangka hayat penduduk, kemahiran dan pendidikan serta kualiti kehidupan, keberkesanan inisiatif-inisiatif di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN dan penekanan untuk meningkatkan peluang-peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmatnya jua, negara dapat meraihkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kali ke-40 pada tahun ini yang bertemakan Bersatu Mencapai Cita Negara. Nikmat 40 tahun kemerdekaan yang kita sambut pada hari ini merupakan kurnia Allah melalui usaha dan perjuangan generasi masa kini dan orang-orang sebelum kita. Pengertian kemerdekaan merangkumi aspek-aspek kebebasan dan pencapaian hidup harmoni. Inilah pengertian sejati kemerdekaan itu. Kerana itu, kemerdekaan mesti dipelihara, ditanai dan dipertahankan demi kesucian agama dan kedaulatan bangsa, negara dan raja. Ini semua memerlukan adanya perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat jelata selaku tunjang ketahanan dan keutuhan negara. Baginda bertitah menzahirkan rasa syukur sejak 4 dekad kemerdekaan. Negara telah meraih pelbagai pencapaian bermakna dalam banyak bidang. Ini terbukti apabila negara beroleh kedudukan yang tinggi dalam laporan Human Development Index HDI pada tahun 2021 yang meletakkan negara Brunei Darussalam di tangga ke-51 daripada 191 buah negara. Dari petunjuk terbitan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini yang mengukur taraf kehidupan dan ekonomi. Maka dapatlah kita
menterjemahkannya sebagai keberhasilan usaha negara dalam meningkatkan jangka hayat penduduk, kemahiran dan pendidikan serta kualiti kehidupan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG) dan matlamat-matlamat Wawasan Brunei 2035. Ianya juga dikaitkan dengan keberkesanan inisiatif-inisiatif di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN yang telah banyak menyumbang kepada pencapaian-pencapaian penting, di mana sehubungan ini Kerajaan Beta akan terus memberikan tumpuan kepada projek-projek strategik RKN, khususnya di bidang yang berkaitan dengan transformasi digital yang mampu untuk memberikan impak positif dan signifikan kepada kesejahteraan rakyat dan penduduk. Ini termasuklah penekanan untuk meningkatkan kapasiti tenaga kerja, daya inovasi dan tahap produktiviti negara serta peluang-peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Titah Baginda seterusnya menggariskan beberapa pencapaian termasuk usaha negara untuk mengurangkan kebergantungan import. Menyentuh sedikit mengenai pembangunan ekonomi negara. Beta gembira dengan adanya kemajuan dalam bidang bukan minyak dan gas. Ini memberi akses kepada pasaran-pasaran baharu dengan meningkatkan maritim connectivity dengan negara-negara luar. Alhamdulillah, usaha telah dilihat tercapai apabila syarikat Muara Port Company Sendirian Berhad telah berjaya merasmikan pelayaran pertama perkapalan kontena langsung dari Pelabuhan Muara ke Pelabuhan Qingdao, Republik Rakyat China pada tahun 2023. Pencapaian ini juga adalah seiring dengan hasrat untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai salah sebuah hub terpenting dalam meningkatkan rangkaian perdagangan antarabangsa, khasnya kawasan BIM Iaga. Dalam masa yang sama, usaha juga dilaratkan kepada peningkatan projek usaha sama dengan pelaburan langsung asing, antaranya dalam bidang berkaitan security makanan yang bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan import. Kemajuan pengusaha-pengusaha tempatan dan pencapaian negara di arena antarabangsa juga disentuh dalam titah Baginda. Kita juga ingin terus melihat kemajuan pengusaha-pengusaha tempatan dalam bidang-bidang yang diutamakan oleh negara dan meningkatkan penglibatan pengusaha-pengusaha baru, khususnya di kalangan generasi muda. Keyakinan ini terbit dari sikap orang-orang Brunei yang cekal berusaha memajukan diri meskipun ada kalanya berhadapan dengan pelbagai cabaran. Di arena antarabangsa pula, pada tahun ini adalah merupakan ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dengan 37 buah negara luar. Ini termasuk keahlian negara di pertubuhan serantau
dan antarabangsa. Khasnya ASEAN, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC, dan Commonwealth, di mana dengan jalinan hubungan diplomatik itu telah mengharumkan nama serta sekaligus profil negara Brunei Darussalam di mata dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri titah dengan merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya, beta ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak, termasuk peserta, petugas dan ahli-ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus dalam menjayakan sambutan kali ini. Tidak lupa juga ucapan penghargaan ini ditujukan kepada semua lapisan rakyat dan penduduk, warga perkhidmatan awam, termasuk mereka yang bertugas di luar negara, pasukan-pasukan keselamatan, para sukarelawan dan belia, serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta. Dengan iringan doa, semoga kita dan negara akan sentiasa berada di dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, luar petang tadi berangkat menyertai rakyat baginda menghadiri majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib berjemaah, membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Majlis berlangsung di Masjid Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Berangkat sama paduka-paduka anak anda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri serta ahli-ahli jawatan kuasa sambutan. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar yang juga mengimamkan sembahyang sunat hajat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama juga memimpin bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran.
menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersandikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Mohon ya Allah supaya menjadikan Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Kuching, Sarawak, Malaysia untuk menghadiri upacara pengebumian negeri bagi Allahyarham Tun Datu Laila Utama Pihin Sri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud, mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1936 di Miri, Allahyarham Tun Datu Laila Utama Pihin Sri Dr. Haji Abdul Taib kembali ke rahmatullah pada awal pagi Rabu 21 Februari 2024 di Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur CVSKL pada usia 87 tahun. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiram Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Paduka Seri Laila Jasa Datuk Ahmad Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan selaku Menteri Pengiring. Dan Tuanan Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Di Masjid Demak, baginda menunaikan solat fardu zuhur dan solat jenazah berjemaah bagi Allahyarham Tun Datu Laila Utama Pihin Sri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud. Jenazah Allahyarham kemudian disemadikan pada upacara pengebumian di Tanah Perkuburan Demak Jaya. Juga hadir Tuanan Terutama Tun Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Baginda berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada Allahyarham. Antaranya darjah kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati DK yang membawa gelaran Datuk Laila Utama pada 14 Ogos 2014. Dan darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia SPMB darjah pertama yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka pada 3 September 1989. Dua pegawai kanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB diperkenankan untuk dinaikkan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis penyampaian rencana kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai tersebut diadakan petang tadi di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Penyampaian rencana kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Pegawai-pegawai tersebut dinaikkan pangkat Kenal Tetap. Turut hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Kedutaan Kuwait di negara ini mengadakan majlis resepsi bagi meraihkan Hari Kebangsaan Kuwait ke-63 dan Hari Kebebasan ke-33. Majlis diadakan semalam di Tarindak di Polo, Jerudong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di majlis ini Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan.
Juga hadir Tuan Yang Terutama Salah Al-Mutairi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait. Hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kuwait terjalin sejak tahun 1990 dan terus berkembang dan diperkukuh dalam pelbagai peringkat dan bidang. Negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 dengan Perhimpunan Agung pada Sabtu ini. Pagi tadi diadakan latihan penuh di Stadium Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Hadir bagi meninjau dan memastikan kelancaran latihan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Jin Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Turut menyaksikan latihan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan berkenaan. Cita bangsa sejarah terukir antara persembahan yang bakal dipersembahkan oleh generasi muda. Lebih menarik lagi, persembahan tersebut akan turut dijayakan oleh golongan kanak-kanak berusia antara 6 hingga 8 tahun. Mereka melambangkan tunas bangsa yang menjadi aset penting dalam membangun masa depan negara. Penglibatan 28 orang murid sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah mencerminkan semangat bersatu untuk mencapai cita negara. Meski latihan dilakukan berulang kali, keceriaan dan kebanggaan untuk ikut serta menjayakan sambutan Hari Kebangsaan tetap terpancar. Dengan bimbingan jurulatih dan guru-guru pengawas, mereka berupaya mengikuti setiap latihan gerak persembahan. Berlakon sebagai 14 adik-beradik awang berdatar macam mana diorang discover Brunei Darussalam tu. So contohnya salah satu student tu si Idris, dia jadi awang berdatar. So Yung Yokchan macam mana dia jumpa sama membawa adik-beradiknya, macam mana dia jumpa Brunei Darussalam macam tu. So every student tu ada their own character. So they are very excited in performing for National Days. Inilah. Penglibatan golongan kanak-kanak ini disifatkan sebagai pendedahan awal bagi membentuk jati diri mereka untuk terus mencintai negara. Pengalaman yang mereka lalui ini tentunya akan menjadi ristaan sepanjang zaman. Lebih 14,000 peserta dari 170 buah pasukan akan mengambil bahagian dalam upacara perbarisan lalu Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 Sabtu ini. Juga menyertainya hampir 1,300 peserta dari sektor swasta. Penglibatan sektor swasta akan memperhebatkan keiltizaman membangun keupayaan bangsa. Kesepaduan yang ditunjukkan semasa latihan jelas menunjukkan semangat patriotisme yang tinggi demi menyumbangkan jasa selain sebagai tanda rasa cinta kepada raja dan negara. Menyemarakkan lagi aktiviti perbarisan lalu adalah salah satu di antara tanda sokongan imagine sokongan padu kepada pihak kerajaan Kepedulian Yang Maha Mulia. Pihak progresif sangat sukacitalah untuk bersama-sama meraihkan Hari Kebangsaan dengan tema bersatu mencapai cita negara. Kami sangat-sangat merasa berbangga dan teruja dapat mewakili Hari Kebangsaan pada tahun ini yang ke-40 tahun. Menambahkan lagi semangat jati diri dan kasih sayang serta kesatuan ummah kita ini sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Perasaan itu sangat teruja pasal komitmen kami itu semua teamwork lah. Rasa bangga juga pasal kami terpilih untuk menyertai perbarisan tahunan ini. Upacara Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 akan diserikan lagi dengan pukulan hadrah. Pasukan hadrah terdiri daripada 150 orang gabungan beberapa institusi pengajian tinggi, sekolah menengah dan sekolah Arab.
Pasukan Hadrah terdiri daripada gabungan pelajar universiti, sekolah menengah dan sekolah Arab turut menyertai 2 pemain Hadrah veteran yang terlibat dalam pasukan Hadrah semasa pengisytiharan kemerdekaan negara pada 1 Januari 1984. Ialah membuat 3 persembahan. Yang pertama, persembahan pukulan Hadrah bagi keberangkatan ke bawah Juli, dan yang kedua, persembahan pukulan Hadrah bagi selepas laungan takbir, dan yang terakhir 3 adalah persembahan pukulan Hadrah bagi keberangkatan balik. Pada tahun 1984, masa itu kami kena sudah suruh bersedia di sana dalam pukul 10 malam. Entah macam mana. Dan semana-mana masa itu hujan turun lebat sangat. Betul. Semasa ketibaan almarhum Begawan, dengan sendirinya hujan teduh dan mengucapkan Allahu Akbar, kami terus mengiringi Hadrah. Saya berasa teruja juga pada Hari Kebangsaan pada tahun ini, iaitu Hari Kebangsaan sempena 40 tahun. Jadinya saya amat bersyukurlah kerana dapat lagi mengikuti Hadrah ini dan bersama-sama dengan sekolah-sekolah. Penyertaan mereka mencerminkan semangat jitu dalam menyatakan cinta dan taat setia kepada raja dan tanah air. Bantuan kecemasan kepada orang ramai, khususnya para peserta yang terlibat semasa upacara Perhimpunan Agung Hari Kebangsaan, menjadi tugas utama pasukan paramedik. Meskipun terselindung di sebalik tabir, namun mereka mempunyai tanggungjawab besar demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan para peserta dan orang ramai. 11 buah klinik sementara disediakan di dalam dan sekitar kawasan Stadium Negara Hasna Bolkiah. 600 anggota perubatan terdiri daripada Pasukan Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, pasukan perubatan dari Kementerian Kesihatan seperti pakar, doktor dan jururawat dan pasukan Bulan Sabit Merah. Pihak perubatan menyarankan orang ramai dan peserta untuk bersarapan pagi sebelum menghadiri sambutan dan membawa air secukupnya. Menyediakan gula-gula ataupun makanan yang manis sekiranya ada terasa pening, boleh diambil terus supaya menghilangkan sedikit sakit kepala. Juga memakai sunscreen agar untuk mengelakkan sunburn. Selain itu disarankan untuk tidur yang secukupnya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40, kita kongsikan keazaman para pelajar bertekad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan negara. Kebangsaan ke-40 negara Brunei Darussalam. Happy National Day! Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-40. Kami bertekad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan negara. Kami betul dari Pusat Ikatan Tenang Tuntung ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Bersatu mencapai cinta negara. Kami dari Mahat Islam Brunei ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Yeay! Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Aidul Watan Sa'id Al-Arba'in. Kami penuntut dari Mahat Islam Brunei ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-40. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar!
Kami penuntut dari Pusat Tingkatan 6 Tutong ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Bertekad meningkatkan mutu pendidikan. Juga sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-40, Kementerian Pendidikan mengadakan program Semarak Hari Kebangsaan peringkat sekolah. Program berkenaan diadakan secara serentak hari ini di semua sekolah rendah dan menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta. Bagi daerah Brunei dan Muara, program diadakan di Sekolah Rendah Pusar Ulap. Ia dapat mengukuhkan komitmen untuk mencapai aspirasi Wawasan Brunei 2035 selaras dengan tema sambutan Hari Kebangsaan Bersatu Mencapai Cita Negara. Antara pengisian aktiviti, majlis membaca surah Yasin dan doa kesyukuran, ceramah kenegaraan dan acara riadah. Di daerah Blait, Semarak Hari Kebangsaan diadakan di Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, Kuala Blait. Antara pengisian acara, kawat kadet polis menaikkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Di daerah Tutong, Semarak Hari Kebangsaan diadakan di Sekolah Rendah Tumpuan Telisai Tutong. Antara aktiviti program membaca surah Yasin dan doa kesyukuran. Juga mengadakan program yang sama, Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong. Aktiviti juga diisikan dengan majlis bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Aktiviti juga diselitkan dengan kuis Hari Kebangsaan dan persembahan lagu patriotik. Dan di daerah Temburong, program seumpamanya diadakan di Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar Temburong Kluster 1. Program bertujuan menyuntik semangat patriotisme dalam kalangan pelajar di samping menyemarakan sambutan Hari Kebangsaan. Jerudong Park Medical Center JPMC menyumbangkan sebuah ambulans kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam BRC. Majlis penyerahan berlangsung petang tadi di JPMC Jerudong. Sumbangan diserahkan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan yang juga ahli lembaga JPMC kepada Awang Simon Leong, Setiausaha Am BRC. Jabatan Perkhidmatan Pos Negara Brunei Darussalam akan mengeluarkan produk filateli iaitu setem tetap bersama sampul surat rasmi hari pertama esok. Keluaran setem tetap baharu 2024 adalah bagi memperbaharui keluaran setem-setem tetap yang sedia dan masih lagi digunakan sejak tahun 2007. Pada keluaran setem tetap kali ini, 9 nilai setem bersama 9 warna dikeluarkan. Nilai dinominasi setem 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1, RM2, RM5, RM10, RM50 dan RM100. Nilai dinominasi setem RM50 dan RM100 merupakan nilai setem yang tertinggi setakat ini dan yang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah pengeluaran setem tetap Jabatan Perkhidmatan Pos. Jabatan Perkhidmatan Pos juga mengeluarkan sampul surat rasmi hari pertama dan 9 keping setem. Produk-produk setem yang akan dijual lembaran setem set penuh yang bernombor dan bersiri serta tidak dipotong mempunyai berharga RM844. Setem set penuh mempunyai 9 keping setem berharga RM168.80. Sampul surat rasmi hari pertama bersetem set A berharga RM4.25, set B berharga RM15.45, set C berharga RM19.25 dan set D berharga RM169.25. Penggemar koleksi setem dan orang ramai bolehlah mendapatkan produk setem dengan mengunjungi cawangan pejabat pos berdekatan dari 8.30 pagi hingga 11.30 pagi esok.
Negara Brunei Darussalam menjadi tumpuan bagi pelancongan pelayaran apabila mencapai satu lagi kejayaan dengan ketibaan kapal persiaran kedua tahun ini iaitu Norwegian Jewel. Ini mempamerkan komitmen negara untuk menjadi destinasi teratas dalam peta pelayaran global, terutama selepas peningkatan pelancongan pelayaran tahun lalu. Norwegian Jewel tiba dari Phu Mai, Vietnam dan berlabuh di negara ini dengan membawa lebih 2,000 penumpang dan lebih 1,000 anak kapal. Para pengunjung berpeluang meneroka pakej-pakej pelancongan dan mengunjungi mercu-mercu tanda yang terdapat di negara ini. Beberapa kawasan di daerah Buna dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Gangguan disebabkan kerja penggantian injap di stesen PAM Tanah Jambu B. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan gangguan akan bermula pukul 9 malam ini hingga kerja penggantian selesai. Kawasan terjejas keseluruhan Rancangan Perumahan Negara RPN Tanah Jambu, Jalan Wasai Limuru dan sekitarnya.